Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu berita yang amat mengejutkan. Kita harap ini dapat disahkan oleh mana-mana pihak. Tapi berita ini di sabahkini.com, sabahkini2.com. Ini lagi amat mengejutkan. Apa tidak mengejutkan kalau berita ini mengatakan bahawa orang dalam SPRM sendiri yang kantoi Pau, pemilik projek Qatar, sekarang disiasat. SPRM siasat Zamri, pengarah AMLA SPRM, kerana terima rasuah 20 juta. Pau, Pau tu bukan kui Pau Pau pemilik projek Qatar 200 juta. Wow. Siap ada gambar lagi? Okey. Zamri, pengarah AMLA SPRM, terima rasuah 20 juta. Pau pemilik projek Qatar 200 juta ringgit. Nampaknya Zamri, iaitu pengarah AMLA SPRM, panas selepas minta rasuah 20 juta dan 200 juta kantoi dengan VVIP Selatan Tanah Air. Zamri dikatakan memulangkan 20 juta itu di Publika selepas amaran VVIP itu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM dilaporkan menyiasat pengarah bahagian pengubahan wang haram dan pelucutakan harta AMLA SPRM, iaitu Muhammad Zamri Zainul Abidin, kerana telah dikatakan didakwa telah menerima dan meminta rasuah kepada sebuah syarikat berkaitan projek Qatar di selatan tanah air. Menurut sumber, Zamri Zainul didakwa telah meminta rasuah sebanyak 20 juta ringgit Malaysia daripada pengadu untuk menyiasat syarikat projek Qatar. Zamri dilaporkan telah menerima wang itu. Kita harap berita ini dapat disahkan oleh mereka-mereka, terutamanya daripada ketua pengarah SPRM sendiri. Betulkah berita ini? Sebab rakyat mahu tahu ini, betul atau tidak berita ini. Bagaimanapun, pemilik projek Qatar itu telah berjumpa dengan Muhammad Zamri Zainul Abidin bagi kau tim siasatan itu. Namun Zamri meminta 200 juta ringgit bagi menutup kes itu. Berang dengan ugutan dan siasatan pegawai SPRM itu, pemilik projek Qatar itu telah melaporkan kepada VVIP di Selatan Tanah Air. VVIP Selatan Tanah Air akhirnya marah dan memanggil Muhammad Zamri Zainul Abidin berhubung rasuah 20 juta ringgit Malaysia itu dari pengadu dan ugutan 200 juta ringgit pemilik projek Qatar. Zamri dilaporkan memulangkan semula 20 juta ringgit Malaysia itu kepada pengadu di Publika sebelum isu ini dibawa kepada pihak lebih tinggi di SPRM. Bagaimanapun, kes ini bocor di kalangan pegawai atasan SPRM. Pengurusan atasan SPRM menegaskan pihaknya tidak berkompromi dan tidak akan melindungi mana-mana pegawai yang terbabit dengan sebarang perlakuan jenayah. Katanya tindakan tegas termasuk pertuduhan di mahkamah dan tindakan tata tertib dengan hukuman buang kerja akan dikenakan jika terbabit, kata sumber SPRM. Sebelum ini banyak kes dan pecah amanah pegawai SPRM berjaya ditumpaskan. Okey. Laporan rasuah kepada Zamri, pengarah bahagian pengubahan wang haram dan pelucutan harta AMLA SPRM, tidak menghairankan kerana beliau memang terkenal pegawai SPRM yang rasuah. Wah, ini bahayalah. Banyak kes SPRM yang dikendalikannya kala termasuk isu notis compound terhadap
80 individu dan entiti penerima One Malaysia Development Berhad One MDB. Okey, jadi ada banyak betul dia punya dia punya kes yang disenaraikan. Nanti saya akan kongsikan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan jutaan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Hari ini sudah 7 hari bulan Februari 2022. Terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, yang sudah join member, terima kasih. Sekali lagi Hisham Spiderman, member dalam channel ini. Sila hubungi Telegram rasmi The Twin TV untuk dapatkan baju yang cantik ini. Kami ingin berikan kepada anda baju yang cantik tersebut. Jadi nanti sila PM atau DM di dalam Telegram ataupun Twitter rasmi The Twin TV. Okey, baik. Anwar Ibrahim dipecat 24 tahun yang lalu oleh UMNO dengan pelbagai tomahan. Akhirnya hari ini mengejutkan seluruh Malaysia apabila Anwar kembali ke pejabat UMNO. Wow. Dia kembali ke UMNO punya pejabat. Anwar jejak kaki semula kebangunan UMNO. Pasti ramai yang pedih hati. Tapi sebelum itu saya ingin tanya kamu lah, apa pendapat kamu dengan perkembangan terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah kamu rasa bagus juga sebenarnya dia dipecat daripada UMNO dulu? Sebab sekarang UMNO dalam keadaan yang kacau balau. Dan akhirnya Anwar Ibrahim menjadi hero dengan membuka PKR dan sekarang ini jadi Perdana Menteri walaupun bukan dalam UMNO. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen. Anwar Ibrahim akan menjejakkan kakinya di ibu pejabat UMNO di WTCKL pada malam ini 25 tahun selepas beliau dipecat daripada parti itu pada tahun 1998 yang lalu. Perdana Menteri dijadualkan akan tiba di sana pada kira-kira 8.30 malam bagi mempengerusikan mesyuarat pertama Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang melibatkan wakil-wakil parti kerajaan. Ketua Pemuda UMNO iaitu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang juga adalah ketua sekretariat itu mengesahkan kepada portal Malaysia Kini bahawa Anwar akan hadir malam ini. Ini adalah kali pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim ke bangunan UMNO itu selepas beliau dipecat oleh Tun Mahathir Mohamad pada 1998 yang lalu. Ketika itu Anwar memegang jawatan Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri serta Menteri Kewangan. Apa yang menariknya, kembalinya Anwar ke bangunan UMNO pada malam ini ialah dengan jawatan sebagai Perdana Menteri. Wow, tahniah. Dapat kembali sebagai Perdana Menteri ke bangunan UMNO sedangkan 24 tahun lalu dipecat ketika memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri bukan saja suatu yang menyentuh hati buat Anwar sendiri, malah juga UMNO dan PKR. Sebuah parti yang lahir daripada hasil pemecatan itu. Tetapi tentu saja ramai yang lebih pedih hati menyaksikan Anwar kembali ke bangunan UMNO malam ini, terutama Tun Mahathir yang telah memecatnya 1998 yang lalu. Selama 25 tahun, Tun Mahathir cuba menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri dan sebelum ini menjadikan beliau sebagai musuh utama UMNO dengan pelbagai rekayasa tuduhan. Anwar selain berjaya akhirnya memburu cita-citanya itu, bahkan memperoleh jawatan tersebut melalui kerjasama dengan UMNO. Kemudian malam ini hadir pula ke bangunan UMNO, tempat di mana beliau dipecat suku abad yang lalu. Mahu tak pedih hati Tun Mahathir melihatnya, silap-silap berdarah hidung sekali. Selain Anwar, kehadiran DAP juga menjadi tumpuan memandangkan konflik lama parti itu dan UMNO sebelum ini. Pejabat UMNO menjadi pejabat urusan sekretariat itu. Sekretariat itu ditubuh bagi membincangkan perjalanan kerajaan dan langkah ke hadapan, termasuk kerjasama politik serta janji-janji dan manifesto parti-parti kerajaan. Dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum ini, hanya wakil BN sahaja yang diundang
atas alasan ingin menyelesaikan perkara-perkara yang berkait dengan keputusan dalaman UMNO dan BN. Bagaimanapun ramai yang melihat tindakan itu dibuat supaya penyokong UMNO tidak terkejut dengan perubahan drastik hala tujunya yang membentuk kerajaan dengan musuh tradisi pada kali ini. Sementara itu, pemimpin Pakatan Harapan PH akan bermusyawarah terlebih dahulu petang ini sebelum mereka akan bertemu dengan parti-parti kerajaan lain malam nanti. Dan Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.